Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid. Okey, Alhamdulillah kerana kita dapat berjumpa lagi pada sesi pengajaran PDPR Bahasa Melayu tahun 5. Okey, pada kali ini cikgu akan mengajar kamu mengenai topik tata bahasa golongan kata iaitu kata majmuk. Okey. Okey, kata majmuk. Cikgu rasa tajuk ni ia bukan asing lah pada kamu kerana kata majmuk ni kamu dah belajar pada tahun 4 dan pada tahun 3 dahulu. Tajuk ni Jadi ia bukan asing. Kita anggap pada kali ini ia sebagai ulang kaji lah. Ulang kaji semula dan ia juga sebagai pengulangan lah kepada kamu untuk kamu ingat balik, refresh balik otak kamu Dan cikgu juga yakin di kalangan kamu ni ada murid yang masih ingat dan juga ada juga bilangan yang masih ataupun yang dah lupa lah keliru. Sebab golongan kata ni dia luas Okey, seterusnya. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kena tahu dulu apa maksud kata majmuk. Ni untuk murid-murid yang dah lupa kan. Apa itu kata majmuk Mungkin dari lepas kamu dah tahu maksudnya mungkin baru terbuka, baru kamu teringat semula lah apa yang kamu pernah belajar dahulu. Okey, soalan cikgu, apakah itu kata majmuk? Okey, kita lihat maksudnya Okey, kata majmuk. Maksud kata majmuk. Okey, dengar baik-baik yang murid Okey, kata majmuk ini maksudnya ialah perkataan yang terbentuk daripada gabungan dua atau lebih daripada dua perkataan baru yang membawa maksud tertentu. Okey, faham ke murid-murid? Okey, cikgu akan huraikan mengikut maksud ataupun kata yang mudah Okey, kata majmuk ni senang cerita macam ni. Dia gabungan dua perkataan Okey, ada dua. Satu perkataan pertama dengan perkataan yang kedua. Kemudian dua-dua perkataan ni dia berlainan maksud Kemudian apabila ia digabungkan, ia membentuk ataupun mencipta satu perkataan baru yang mempunyai maksud yang juga baru. Okey, cuba ambil contoh yang mudah. Cermin mata. Cermin mata Okey, cermin mata tahu maksud cermin mata. Okey, cermin mata ni gabungan dua perkataan cermin dan mata. Cermin maksud lain, mata maksud lain. Kemudian digabungkan. Cermin tu tahu cermin kamu sikat rambut, tengok cermin. Mata, mata lah yang mata untuk kita melihat. Apabila ia digabungkan lalu membentuklah ataupun terciptalah perkataan baru iaitu cermin mata. Kan? Dah hilanglah maksud asal cermin dan mata. Dia bila gabungkan jadi perkataan baru, maksud baru. Itu cermin mata yang digunakan untuk kita pakai cermin mata untuk bagi orang yang dia rabun ataupun untuk yang memandu cermin mata tu kita panggil spek mata. Itu contoh mudah Okey, seterusnya kata majmuk ni juga dia terdiri daripada dua jenis iaitu yang kata majmuk eja bercantum dan terpisah. Kejap lagi kita akan tengok contoh dia. Dan dia juga tidak menggunakan tanda sempang ataupun dash pada perkataan tu, terutamanya yang terpisah lah. Okey, kita tengok. Kamu dah faham maksud dia, kita tengok pula contoh-contoh kata majmuk. Bercantum dan terpisah. Okey, ini dia. Ini contoh kata majmuk perkataan bercantum. Kita tengok dulu perkataan bercantum. Okey, cikgu bagi kamu 6 contoh kata majmuk perkataan bercantum. Cikgu nampak ni cikgu dah asingkan pada dua warna merah dan hitam supaya kamu nampak gabungan dua perkataan Okey, kita tengok yang pertama ni. Kita tengok yang pertama kaki tangan. Ini. Tengok yang pertama ni kaki tangan. Okey, tengok. Kaki tangan. Okey, dia daripada gabungan dua perkataan kaki dan tangan. Kaki kamu tahu kaki kita untuk berjalan, tangan untuk memegang. Apabila ia digabungkan lalu terbentuklah satu perkataan baru yang mempunyai maksud yang juga baru. Dia tak ada kena-mena lagi dengan maksud kaki dan tangan tadi. Dia jadi kaki tangan maksudnya pekerja lah. Kaki tangan tu maksudnya pekerja. Okey, yang kedua, matahari. Matahari. Matahari gabungan mata dan hari.
Apabila ia digabungkan, jadilah perkataan baru yang mempunyai maksud yang juga baru. Itu matahari, matahari yang menerangi bumi. Yang ketiga, suka, rela. Gabungan suka dan rela lalu membentuk perkataan suka, rela. Satu pekerjaan yang ikhlas buat kan. Pekerjaan yang ikhlas lah, suka rela. Kemudian yang keempat, cendera, hati. Cendera, hati. Perkataan cendera daripada gabungan cendera dan hati. Jadilah cendera hati ataupun maksudnya lain adalah hadiah. Kemudian yang kelima, temu bual. Temu bual ni maksudnya ataupun dia gabungan dua perkataan yang berbeza, iaitu temu dan bual. Temu tu berjumpa lah, bual bercakap lah, berbicara. Jadilah satu perkataan yang baru, iaitu temu bual, ataupun kita panggil sesi bicara ataupun dalam bahasa Inggeris interview lah. Okay, kemudian yang terakhir, tanda tangan. Okey, tanda tangan ni daripada perkataan tanda dan tangan. Jadilah tanda tangan ataupun sign ataupun signature. Itu adalah contoh 6 contoh perkataan kata majmuk, perkataan bercantum. Ada banyak tapi cikgu bagi kamu tunjuk contohlah 6 contoh yang mudah. Kita tengok seterusnya. Okey, kalau tadi contoh kata majmuk, okey, kalau tadi contoh kata majmuk perkataan bercantum. Ini pula adalah contoh kata majmuk perkataan terpisah. Okey, tengok Okey, ini contoh yang tadi Okey, kita tengok yang pertama, cermin mata. Yang tadi cuba bagi contoh, cermin mata. Okey, cermin mata ni kita kata tadi dah gabungan dua perkataan yang berbeza maksud Cermin dan mata. Apabila digabungkan jadilah cermin mata ataupun spek mata Okey, yang kedua, pasar raya. Daripada gabungan pasar dan raya, jadilah pasar raya. Kemudian yang ketiga, peti surat. Gabungan daripada perkataan peti dan surat. Apabila digabungkan, jadilah dia peti surat. Okay, yang keempat, ibu jari. Daripada gabungan perkataan ibu, mak dan jari. Ini ibu jari. Kemudian yang kelima, kereta kebal. Daripada gabungan perkataan kereta dan kebal bila dicantumkan jadilah ia kereta kebal yang digunakan untuk ketenteraan tank. Yang terakhir ni, contoh yang terakhir ni, cahaya mata. Okey, kata majmuk turut meliputi ataupun merangkumi simpulan bahasa cahaya mata ni salah satu contoh lah. Cahaya mata ni maksudnya anak lah. Dia juga ada yang lain-lain, contohnya panjang tangan, suka mencuri bulat buku, suka membaca, dan banyak lagi lah. Ni antara contoh yang cikgu bagi ni. Satu contoh ni cahaya mata, simpulan bahasa. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, tadi cikgu dah tunjuk contoh perkataan kata majmuk Ada dua, yang bercantum dan juga yang terpisah. Sekarang cikgu nak tunjuk pula contoh ayat yang menggunakan kata majmuk. Kata majmuk tu cikgu dah tandakan dengan warna merah. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, Encik Tan menurunkan tanda tangannya pada borang itu. Tanda tangan. Tanda tangan ni kata majmuk terpisah ke ataupun bercantum dulu murid? Bercantum. Dia bercantum tanda tangan. Kemudian yang kedua, ramai orang mengunjungi pasar raya itu untuk membeli barang-barang keperluan. Pasar raya ni kata majmuk apa ni? Terpisah terpisah. Okey, nombor 3. Penceramah itu menerima cendera hati daripada guru besar. Nampak cendera hati ataupun hadiah. Ini pula adalah kata majmuk bercantum. Kamu kena tengok betul-betul kata majmuk yang sesuai mengikut ayat. Okey, seterusnya. Okey, ini pula adalah seterusnya nombor 4. Okey, Encik Razali dan Puan Maznah baru sahaja dikurniakan cahaya mata yang pertama. Ni cahaya mata, simpulan bahasa, maksudnya anak. Ni yang cikgu bagi kamu contoh satu simpulan bahasa, sebab kata majmuk turut meliputi simpulan bahasa. Cahaya mata ni anak Kemudian nombor 5. Sunita telah menjalankan tanggungjawab sebagai ketua pengawas dengan baik dan berdedikasi.
kasih. Tanggungjawab. Tanggungjawab ni kata majmuk bercantum. Okey, yang terakhir nombor 6, Morgan meraung kesakitan kerana ibu jarinya tersepit di pintu kereta. Ibu jari. Ibu jari ni ibu jari maknanya kata majmuk terpisah. Okey, 6 contoh ayat cuba beri kamu untuk kamu faham untuk kamu faham penggunaan ayat yang menggunakan kata majmuk. Harap kamu tak silap lah kalau cuba pergi latihan suruh bina ayat ni kamu tak salah kamu tahu ataupun kalau bagi soalan objektif kamu boleh tahu penggunaan yang betul kata majmuk mengikut ayat. Okey, seterusnya. Okey, cikgu harap kamu jelas dengan penerangan yang cikgu bagi tadi. Simple je, ringkas je untuk hari ni kata majmuk. Kamu dah belajar tadi mengenai maksud. Ingat maksud dia apa? Cikgu ulang balik. Maksud kata majmuk ialah gabungan dua perkataan yang berbeza maksud apabila ia digabungkan, ia membentuk ataupun mencipta satu perkataan baharu yang mempunyai maksud yang baharu juga. Contoh tadi cermin dan mata. Bila gabung jadi cermin mata ataupun kita panggil spek mata. Itu maksud. Yang kedua, kamu dah belajar tentang contoh-contoh kata majmuk. Dia terdiri daripada dua. Yang terpisah. Yang terpisah tadi cermin mata, cahaya mata kan. Yang terpisah tapi dia tak guna sengkang dash Okay, itu yang terpisah. Satu lagi yang bercantum. Contohnya tanggungjawab, tanda tangan kan. Itu yang jenis yang bercantum. Kena ingat dua tu kata majmuk ni ada dua. Yang jenis eja dia bercantum dan terpisah. Dan yang terakhir tadi contoh ayat yang menggunakan kata majmuk. Kata majmuk ni kalau ikut soalan dia boleh bagi dalam dua bentuk. Kamu bina ayat ataupun kamu objektif kamu diminta mengisi tempat kosong, memilih jawapan yang betul berdasarkan ayat. Kata majmuk yang betul berdasarkan ayat. Kalau kamu faham kata majmuk ni, kamu faham penggunaan kata majmuk dari segi terpisah dengan bercantum, kamu akan tahu penggunaan yang mengikut ayat yang sebenar. Okey, untuk latihan kali ni, okey, cikgu selepas video ni, selepas kamu tonton video ni, cikgu akan upload ataupun muat naik latihan ke dalam grup WhatsApp kelas kamu Okey, cikgu dah sediakan latihan dalam bentuk objektif 10 soalan cikgu dah sediakan dalam ataupun melalui Google Form. Cikgu kamu klik pada link yang cikgu akan bagi link, kamu klik pada link, kamu jawab soalan objektif. Kena tulis nama dan kelas dulu kemudian jawab. Tu kamu hantar je lah ataupun submit 10 soalan je, tak susah lah Kalau kamu tengok, faham video ni kamu boleh buat. Kemudian cikgu juga akan upload ataupun muat naik borang kehadiran murid-murid Kamu tonton video ni, kamu dianggap hadir pada sesi PDPR ni Okey, sekiranya kamu ada sebarang soalan, kamu boleh type di bahagian bawah video ni bahagian bawah video ni pada ruang ataupun kotak komen, ataupun kamu boleh PM cikgu lah kalau kamu tak faham soalan ataupun tak faham mengenai tajuk pada hari ini. Okey. Okey, cikgu rasa sampai sini sahaja sesi pengajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Okey, cikgu harap apa yang cikgu harap kamu faham topik hari ini, kamu jelas insya-Allah. Dan kamu boleh buat latihan yang cikgu bagi. Tak faham, kamu boleh tanya cikgu boleh type di ruangan komen, insya-Allah cikgu akan baca, kemudian boleh PM cikgu je. Okey Okey, semoga bertemu lagi pada minggu hadapan. Jaga kesihatan masing-masing. Okey, sampai situ saja. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.